A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilillahu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. InsyaAllah pada video kali ini saya akan kongsikan berkaitan dengan usuluddin pada bab hadis, pelajaran yang kelima, tajuk Fadlus Solatul Jamaah, kelebihan solat berjemaah, pada muka surat 107 hingga 113 insya-Allah. Jadi InsyaAllah apa yang kita akan pelajari daripada video ini ialah, pertama kita akan qiraah hadis qiraatan sahihah, baca hadis dengan bacaan yang betul, pelajaran pertama. Keduanya zikrul ma'anil kalimatul mukhtarah, menyebut makna-makna kalimat yang terpilih. Bayanu sababu wurudul hadisi, menerangkan sebab-sebab hadis itu disebut ataupun dilafazkan. Yang keempat, syarah hadis ijmalan, syarah hadis secara umum. Yang kelima, taudihu mahawarul hadisi, menerangkan perbincangan hadis berkaitan dengan apa? Pertama, hukmus solatul jamaah. Kedua, fardhu solatul jamaah ala solatil fardiyah, kelebihan solat jemaah atas solat bersendirian. Yang ketiga, daurus solatul jamaah, peranan solat jemaah fi bina'il mujtama', pada membina masyarakat. Yang keenam, zikru ma yushidu ilaihil hadis, menyebutkan apa yang ditunjukkan oleh hadis. Lepas tu mulazamatu solatul jamaah, melazimi solat jemaah. InsyaAllah itu 7 pelajaran yang kita akan pelajari daripada bab hadis, pelajaran kelima, tajuk Fadlus Solatul Jamaah, muka surat 107 hingga 113 insyaAllah. Jadi pelajaran pertama iaitu disebutkan dengan bacaan hadis yang betul. Saya akan baca hadis dengan bacaan yang betul insya-Allah. Disebut Ani bani Umar radhiyallahu anhuma, Ani bani Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati tafdulu salatal fazzi bisab'in wa ishrina darajatan. Saya ulang. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati tafdulu salatal fazzi bisab'in wa ishrina darajatan. Rawahul Bukhari wa Tirmizi wa Nasa'i. InsyaAllah. Jadi boleh hafal terus hadis yang kelima ini dengan bacaan yang betul insya-Allah. Jadi pelajaran kita yang seterusnya, kita akan bincangkan berkaitan dengan ma'anil kalimatil mukhtarah, makna-makna kalimat yang terpilih. Jadi ada 3 saja kalimah yang terpilih kat sini, iaitu tafdulu, al-fazzi, darajatan. Tafdulu, al-fazzi dan darajatan, ada 3 sahaja. Jadi tafdulu ai tamayyazu, tafdulu ai tamayyazu, dengan maksud tamayyazu membezakan, tamayyazu membezakan. Al-fazzi ai al-munfaridin, cukup sampai situ. Al-fazzi ai al-munfaridin, iaitu berseorangan, bersendirian. Okey, sampai situ. Al-fazzin ai al-munfaridin. Kita baca sikit untuk ilmu. Disebut yuqalu fazza rajulun min ashabihi idza baqiya munfaridan wahdahu. Dikatakan bersendirian seseorang itu
min ashabi daripada sahabatnya idza baqiya munfaridan, jika dia kekal bersendirian wahdahu semata-mata. Itulah nak mensyarahkan sahaja ataupun memahamkan kita daripada sudut bahasa. Jadi disebut yang kedua darajatan, yang ketiga itu yang kedua dan yang ketiga darajatan ai manzilatun, peringkat ataupun martabat, waratabatun, dan tingkatan fi syarfi, pada kemuliaan. Darajah ni dengan maksud manzilatun waratabatun fi syarifin, fi syarfi, pada kemuliaan. Okey, tingkatan pada kemuliaan. Okey, penting ya. Macam kita lah, ada namanya datuk, pangkat dia macam tu. Datuk Seri pangkat dia macam ni, Tun pangkat dia macam ni. Jadi kita sambung pada pelajaran kita yang ketiga. Okey, objektif pelajaran kita yang ketiga iaitu sababul wurudul hadisi. Okey, kita akan tengok di manakah poin dia. Jadi dikata, saya baca dulu, lepas tu saya akan terangkan di manakah poin dia. An Ubay bin Ka'b qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bana salatal fajr falamma sallama aqbala ala qaumin biwajhihi faqala asyahidun fulanun hatta da'a salasatan kulluhum fi manazilihim lam yahduru faqala inna asqala salata alal munafiqina salatal fajri wal isya'i walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Jadi dia sebut okey, kat sini kita nak kena memahamkan ni ilmu lah. Sebab wurud hadis disebut daripada Ubay bin Ka'ab. An Ubay bin Ka'ab, daripada Ubay bin Ka'ab qala, beliau berkata inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bina, bersolat solat bersama kami, salatal fajri, pada solat fajar, solat subuh. Falamma tatkala sallama, Nabi memberi salam, aqbala ala qaumin, dia menghadap kepada makmum, biwajihi, dengan mukanya. Faqala, maka beliau berkata, asyahidu fulanun, adakah kamu melihat fulan bin fulan, hatta da'a salasatan, sehingga Nabi panggil fulan bin fulan tadi tu tiga kali, kulluhum, semuanya, fi manazilihim, di rumah-rumah mereka, walam yahduru, dan mereka tak hadir. Maksudnya apa? Nabi tak nampak. Asyahidu fulanun, Nabi tanya, asyahidu fulanun, adakah kamu nampak sefulan bin fulan, hatta, sehingga kan Nabi panggil, da'a, Nabi panggil salah satu 3 orang, kulum, semua kalinya tak datang tadi tu, fi manazilihim, di rumah-rumah mereka, walam yahduruna, dan mereka ni masih juga tak hadir. Faqala, maka kata Nabi, inna asqala solati, sesungguhnya seberat-berat solat, alal munafikin, atas orang munafik, itu solatal fajri, solat subuh, wal isya'i, dan solat isya', walau ya'lamuna, sekalipun mereka tahu, ma fihima, apa yang ada pada kedua-dua solat tersebut, subuh dan isya' tadi tu, la atau huma, nescaya mereka akan datang, walau habwa, sekalipun mereka itu terpaksa merangkap, sekali mana mereka itu merangkap. Mereka, maksudnya apa? Kalaulah orang-orang ni, mereka ni tahu kelebihan solat subuh dan isyak, maka mereka ni akan datang juga, sekalipun mereka ni terpaksa merangkap. Okey, jadi berangkat atau berlari. Ya, jadi disebut ada Nabi sebut macam tu. Nak ceritanya apa? Sangat besarnya solat fardu berjemaah ini, solat subuh dan isyak secara berjemaah ini adalah Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi sebutkan bahawasanya antara kelebihannya ialah siapa-siapa yang
bersolat subuh dan isyak secara berjemaah. Siapa-siapa yang solat subuh dan isyak secara berjemaah, maka pahalanya seperti mana mereka ni menghidupkan sepanjang malam, sepanjang malamnya dengan solat ataupun qiyamul lail. Itu penting lah tu. Tu besar lah tu kena belajar. Kita kadang-kadang kita pun tak solat, tak mampu nak bangun solat. Solat tahajud. So jaga solat subuh dan isyak secara berjemaah. Ini isyarat Nabi. Allahu a'lam. Dan Nabi sebut dalam hadis ni juga, orang yang ada dalam diri dia ada sifat munafik, dia ni akan rasa subuh dan isyak ni adalah satu solat yang sangat susah. Jadi kat sini muhasabah. Kalaulah kita merasakan solat subuh kita ni susah untuk sembahyang subuh dan solat isyak secara berjemaah, muhasabah diri balik. Takut kita ini atau dalam hati kita ni ada sifat-sifat munafik. Jadi apakah munafik kat sini? Munafik kat sini adalah munafik amal, pada amal, bukan pada i'tiqad. Kalau munafik pada i'tiqad, dia membawa pada kafir. Kalau munafik pada amal, dia membawa pada dosa besar. Allahu a'lam. Itu sebab wurudul hadis. Hadis ni disebutkan pasal Nabi nampak ada 3 orang tak hadir untuk solat berjemaah. Maka kita boleh buat ayat sendiri. Sababul wurudul hadzal hadis li'anna syahida nabiyya sallallahu alaihi wasallam salah satu fulanun la yahduru solatu subhi. Sampai situ pun cukup. Okey. Baik. Jadi kita teruskan kepada pelajaran kita yang keempat, iaitu berkaitan dengan syarah hadis ijmalan. Lagi sekali saya menyebutkan saya baca dulu dan saya akan tunjukkan di manakah poin-poin daripada buku kita ini, insya-Allah. Jadi disebutkan syara Allahu li hadzal ummati ijtima'un fi awqati ma'lumatin minha ma huwa fil yaumin wa lailatin ka salatil khamsi wa minha ma huwa fi usbu'in wa huwa salatul jam'ati wa min jum'ati wa minha ma huwa fi sunnati mutakarriran wa huwa salatul aidaini li jama'ati kulla baladin wa minha ma huwa amun fi sunnatin wa huwa wukufun bi Arafah li ajlin tawassuli wa huwa ihsanun wal atfu wa riayati li ajlin nazafati qulubi wa da'watu ilallahi bi qauli wal amali. Okey. Jadi ambil kat situ, syara'allahu li hadzal ummah, Allah telah mensyariatkan li hadzal ummah, bagi umat ini, al-ijtima'un, perkumpulan, fi awqatil ma'lumatin, pada waktu-waktu yang tertentu. Waktu-waktu yang tertentu. Okey. Ambil daripada situ, daripada awal tadi, syara'allahu li hadzal ummah, pada perenggan pertama ni, syara'allahu li hadzal ummah, sampai kepada maklumatin, sambung pada baris yang ke 1, 2, 3 dan 4, li ajli tawassuli, di mula pada permulaan itu sampai kepada bil qauli wal amali. Okey, maksudnya saya akan baca ya. Syara'allahu li hadzal ummah al-ijtima'un fi awqati ma'lumatin li ajli tawassuli wa huwa ihsanun wal atfu wa riayatun. Okey, itu sampai situ. Tujuan dia. Okey, itu yang pertama. Syara'allahu li hadzal ummah ijtima'un fi awqati ma'lumatin li ajli tawassuli wa huwa ihsanun wal atfi wa riayati. Li ajli, bertujuan, at-tawassuli, menyambungkan, wa huwa ihsan, menyambungkan silaturahim, wa wal ihsanun, iaitu ihsan, wal atfu, lemah lembut, wa riayah, dan kemesraan. Sampai situ. Itu yang pertama. Poin yang kedua, syara'allahu, ulang balik, syara'allahu li hadzal ummah al-ijtima'un fi awqati ma'lumatin
li ajli nazafatil qulubi, supaya dapat membersihkan hati, wa da'watu ilallahi, dan berdakwah kepada Allah Ta'ala, bil qauli wal amali, dan dengan kata-kata dan perbuatan. Itu dua poin daripada perenggan yang pertama. Kena pecahkan lah. Semua saya masukkan atangan sikit tu, supaya kita ayat tu jadi sempurna, mudah kita nak faham. Okey, kita pergi pada perenggan yang kedua. I'lam anna solataka ma'a rajulun afdalu min solatika wahdaka. Di poin yang ketiga. Ketahuilah, anna, bahawasanya, solataka, solat engkau, ma'a rajulun, bersama dengan orang lain, afdal, lebih afdal, lebih baik, min solatika, daripada solat engkau yang bersendirian. Sampai situ. Tu poin yang ketiga. Tu poin yang ketiga. Kita baca, tengok depan tu ada poin ke tak? Wa inna solataka ma'a rajulaini afdalu min solatika ma'a rajulun, wa ma kana aktsaru fa wa ahabbu ilallahi. Okey, boleh kita sambung pada poin yang tadi tu. Wa ma kana aktsaru fa wa ahabbu ilallahi, dan adalah, wa ma aktsaru, dan adalah, kana aktsarun, yang lebih banyak, fa wa banyak ataupun lebih ramai daripada seorang lelaki tadi tu, berjemaah dengan seorang lelaki itu, fa wa ahabbu ilallahi, lebih disukai oleh Allah. Sampai situ. Tu sampai situ. Sambung, kita baca balik. Wa inna saffal muqaddaman ala misli sifi al malaikati, walau ta'lamuna fadilatuhu la'atadartumuhu ala wa inna solata jama'ati tafdulu ala solati rajulin wahdahu arba'an wa ishrina au khamsan wa ishrina darajatan. Okey, kat sini ada poin yang keempat dari 5. Apa dia sebut kat sini? Dia kata, ala, ketahui olehmu, wa inna saffa, bahawasanya saf yang terawal, mutaqaddama, safnya terawal yang di hadapan, ala misli, seumpama siful malaikah, seumpama apa? Saf para malaikat. Daripada sudut apa? Daripada sudut afdalnya, daripada sudut fadilatnya, daripada sudut pahalanya. Okey. Walau ta'lamuna, kalaulah kamu ketahui, fadilatu, kelebihannya, la batadartumuhu, nescaya kamu akan kamu akan berlumba-lumba untuknya. Nescaya kamu akan berlumba-lumba untuknya. La abtadartumu, nescaya kamu akan berlumba-lumba untuknya, ataupun kamu akan mencabut undi untuknya. Itu poin yang keempat. Poin yang kelima, ala, ketahuilah, wa inna solatal jama'ati, sesungguhnya solat jemaah itu, tafdalu ala solatin rajulin, melebihi atas solat seseorang, wahdahu, berseorangan, arba'an wa ishrina, 24, au khamsan wa ishrina, ataupun 25 darajatan, 25 darajat. Ada dua pendapat lah, kata 24, ada kata 25. Allahu a'lam. Itu 5 poin yang kita boleh ambil daripada syarah hadis ijmalan. Dia boleh potong, dia boleh ambil isi-isi dekat situ. Saya sukalah mengajak anda semua untuk ambil buat nota sendiri, supaya antum boleh memahamkan lagi sekali apabila nak baca. Sebab akan datang tak ada lah, dah tak ada buku teks kan. Baik. Jadi kita terus kepada pelajaran yang pertama, kedua, ketiga dan empat, kelima. Kita akan terus kepada pelajaran yang kelima, iaitu muhawirul hadisi, perbincangan tentang hadis.
Jadi ini ada dua perbincangannya berkaitan dengan pertama hukum solatul jamaati. Hukum solatul jamaati, dan yang keduanya fadlu solatul jamaati ala solatil munfaridin. Okey, sampai 2 poin saja daripada situ yang akan kita bincangkan. Jadi disebut perbincangan yang pertama berkaitan dengan hukum solatul jamaah. Jadi kat mana poin dia? Poin dia ialah pertama, inda Syafi'iyah, di sisi Imam Syafi'i, di sisi mazhab Imam Syafi'i, annaha, bahawasanya kepada solatul jamaah fardu kifayatun. Fardu kifayah hukum dia. Okey, itu yang poin yang pertama daripada hukum solatul jamaah. Poin yang kedua, qala Asy-Syirazi, berkata Imam Asy-Syirazi dalam Mahadzab, dalam kitab Syarah Mahadzab, ikhtalafa ashabuna fi jama'atin, bersalahan ulama-ulama berkaitan dengan solat jemaah. Faqala Abu Abbas wa Abu Ishaq wa hiya fardul kifayah. Hukum solatul jamaah ini ialah fardu kifayah, yajibu izharuha, wajib dizahirkannya solat jemaah ini finnasi, kepada manusia. Maksudnya wajib kita ajak manusia untuk solat jemaah. Wa innam tana'u, maka jika ada perkara yang menghalang min izhariha, daripada menzahirkan solat jemaah tersebut, kutilu, maka bunuhlah mereka alaiha, sebab tak solat jemaah. Jangan sampai macam tu. Jangan sampai kita menghalang-halang untuk solat jemaah. Ini kata apa? Kata Abu Abbas dan Abu Ishaq. Dalil mereka berdua kata apa? An Abi Darda'in sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Abi Darda radhiyallahu anhu, sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala, beliau berkata, ma min salasatin fi qaryatin, tiadalah salasatin, 3 orang, fi qaryatin, dalam satu kampung, wala badwin, ataupun satu badwin ni pekampung jugalah, yang lebih dalam pendalaman kan, la tuqamu fihi, tidak didirikan padanya, pada mereka itu, as-solata, solat fardu jemaah, illa, melainkan, qad istahwaza alaihim, melainkan memerangi atas mereka itu oleh syaitan, fa'alaika, maka atas engkau, bil jamaati, untuk solat berjemaah. Fa innama, sesungguhnya solat jemaah itu sesungguhnya yaqulu zi'ba, memakan akan serigala, al-qasiyatun, kambing yang bersendiri, ya. Jangan sampai kita ni ditipu oleh syaitan untuk sentiasa solat fardu secara bersendirian. Jangan sampai macam tu. Nak katanya, lama-lama nanti bila kita selalu sangat solat fardu secara bersendirian, apa yang berlaku? Akhirnya hati kita akan jadi rosak, akan jadi kotor, akan jadi bermasalah, berpenyakit. Yang akhirnya menyebabkan apa? Syaitan ni akan mudah untuk menghasut kita, mengajak kita kepada keburukan dan kejahatan. So kalau kita rasa diri kita jahat, kalau kita rasa diri kita tak banyak kekurangan, banyakkan solat berjemaah. Lebih afdal daripada tu, solat berjemaah di masjid, lebih afdal. Lagi-lagi PKP ni kan, kalau kita kita dihadkan untuk solat berjemaah di masjid, jangan ambil kesempatan untuk tidak dengan kesempitan tersebut, kita ambil kesempatan untuk solat fardu secara bersendirian. Gunalah waktu ini untuk kita solat fardu berjemaah di rumah dengan keluarga kita. Itu yang disuruh. Pastikan kita buat. Jangan sampai kita ni meninggalkan solat fardu berjemaah. Satu hal.
Dan jangan sampai kita solat fardu jemaah, solat fardu itu tidak secara berjemaah. So kat situ ada 2 poin, iaitu pastikan kita solat fardu secara berjemaah. Kedua, pastikan kita solat fardu tersebut secara berjemaah. Pertama, pastikan kita solat fardu. Kedua, pastikan kita solat fardu itu secara berjemaah. Ini 2 perkara yang perlu kita laksanakan supaya hati kita baik. Allahu a'lam. Okey, poin dia apa? Poin dia tadi inda Syafi'iyah tu inda Asy-Syafi'iyah hukmu solatul jamaah inda Syafi'iyah annaha fardu kifayah. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, fa in imtana'u min izhari solatul jamaati, terus terjemah kepada solatul jamaati, qutilu alaiha dibunuh atas mereka, wa dalilu alaiha, dan datangkan dalil. Ini ambil hadis ini sebagai dalil. Okey, lepas tu poin yang ketiga, dalam buku kita ni dia datangkan apakah dia maksudkan dengan solat jamaah. Okey, dia kata, tengok bawah tu daripada hadis itu, yu'na bil jamaati as-salatu fil jamaah, iaitu solat pada dalam jemaah. Solat dalam jemaah. Qala An-Nawawi fi majmu'in syarh mazhab was-sahih annaha fardu kifayah. Okey, apalah tu. Yang dimaksud kalau poin yang kita ketiga daripada hukum solatul jamaah ini ialah yu'na ditakyinkan ataupun dimaknakan dengan jamaah solatul fi jamaati, bersolat dalam jemaah. Itu poin yang ketiga. Lepas tu perbincangan kita yang kedua dalam hadis ini ialah berkaitan dengan fardu solatul jamaati ala solatul munfaridin. Lagi sikit insya-Allah. Disebut alladhi yusalla fi masjidin jama'atan yunalu sab'an wa isyrina fadilah. Itu poin dia. Dan yang solat di masjid jamaah secara berjemaah yunalu mendapat sab'an wa isyrina fadilah, 27 darjat. Wa yuramu minha, dan diharamkan daripadanya orang yang solat berjemaah di masjid ini alladhi yusalla munfaridan baitahu, yang mana diharamkan kelebihan tersebut 27 darjat ini kepada orang yang solat berseorangan di rumah. Apa fadilat dia? Pertama, kita tengok fadlun solatul jamaah ala solatul munfaridin. Yang pertama, yusalla fi ahsanu baqa'u ilallah, dia bersolat fi ahsanul baqa'i, pada sebaik-baik tempat pertemuan ilallah ta'ala, di sisi bertemu dengan Allah. Dalil dia apa? Dalil ni dia datang kat sini, akhbara Jibril, telah menceritakan akan Jibril an-nabiyya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna ahabal biqa'i adalah yang adalah bahawasanya yang dicintai, orang yang dicintai untuk Allah bertemu ilallahi masajidah, adalah di masjid. Tempatnya Allah paling suka bertemu dengan orang-orang yang Islam dan beriman ni adalah di masjid. Wa abghadul biqa'i ilallahi, dan seburuk-buruk tempat yang Allah tak suka untuk jumpa aswakin, iaitu di pasar-pasar. Kenapa? Di pasar-pasar ni banyak berlakunya benda-benda yang telok. Antaranya kalau kita tengok ialah berlakunya banyak penipuan, timbang dan sebagainya, timbang, iklan dan sebagainya. Menceritakan kelebihan produk itu melampau-lampau sampai istilahnya membawa pada tipu. Dan belum lagi cerita pasal auratnya. Zaman ini pergi pasar tu macam-macam boleh nampak. Sebab tu seburuk-buruk tempatnya Allah dan Rasul benci adalah pasar, ya. Itu soalan yang pertama. Kedua, yusalli solatu fi awali waqtiha, bersolat dengan solat pada awal waktunya. Su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam
ayul amalu ahabu ilallahi ta'ala, manakah amalan yang lebih dicintai oleh Allah Ta'ala. Wa fi riwayatin ay a'malu afdal. Okey, kata Nabi, solatu ala waqtiha, bersolat pada waktunya. Ini solat, maksudnya apa? Solat pada awal waktu ini ialah habis je solat, habis je azan, solat sempat solat 2 atau 4 rakaat sunat, lepas tu solat fardu, lepas tu solat sunat rawatib seterusnya. Itu itu tempoh masa untuk yang dihukumkan awal waktu. Lebih daripadanya tak dimasukkan awal waktu. Allahu a'lam. Okey, itu yang dimasukkan awal waktu. Boleh tengok balik. Jadi yang keempat, Allahu wa malaikatuhu yusalluna alaihi, Allah dan para malaikat berselawat kepadanya. Maksudnya Allah, kalau nisbah Allah berselawat kepada manusia, maksudnya merahmati. Nisbah malaikat berselawat kepada manusia, maksudnya meminta ampun dan mendoakan kerahmatan kepada orang yang solat fardu secara berjemaah di masjid. Itu maksud yusalluna, mereka itu berselawat alaihi, atas orang yang solat fardu secara berjemaah. Apa dalil dia? Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala siful awal, orang yang bersolat awal waktu, siful awal. Tad'u lahu al-malaikatun, didoakan baginya akan malaikat. Wala yuzalu fi solati, dan tidak tidak hilang dalam solat itu ma intazara solati, apa yang ditunggu-tunggu dalam solat. Apa maksud dia? Madzala abdun fi solati, tidaklah tidaklah hilang akan seorang hamba itu fi solati, dalam solatnya, maka nafi musallahu, selagi mana dia di dalam dalam tempat solatnya. Muntazirun, menunggu-nunggu untuk solat. Wa taqulul malaikah, ada berkata pada malaikat, pada orang-orang yang menunggu untuk solat ini, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu hatta yansarifu aw yahdisu, sehingga mana dia ni keluar daripada tempat dia solat, au yuhdisu, dia tu berhadas. Hadis ni muttafaqun alaih. Maksudnya apa? Selagi mana seseorang itu di dekat dalam tempat solat dia ada wuduk, dia buat apa-apa kat dalam tu, dia dapat doa daripada para malaikat. Allah. Sebab tu siapanya macam amalan kita dekat Malaysia, duduk dah semayang jemaah kat masjid, duduk set dengar kuliah tu, sambil-sambil tu doa. Sambil-sambil tu doa dengan doa-doa yang baik, insya-Allah mustajab. Pasal apa? Pasal di samping keberkatan majlis ilmu tersebut, kita ni dapat doa daripada para malaikat, dapat pengampunan ampun daripada para malaikat. Malaikat doakan kita dengan keampunan, malaikat doakan kita dengan kerahmatan. Apa yang berlaku pada kita, insya-Allah kita akan jadi baik, insya-Allah. Jadi saya habiskan dekat situ lagi sikit. Daurus solatul jamaati, peranan solat jemaah fi bina'i mujtama', dalam pembinaan malaikat. Ada pembinaan masyarakat. Apa dia? Pertama, at-ta'arufi, saling berkenal-kenalan. Kedua, at-tawaddudi, wa huwa at-tahabu, iaitu saling sayang menyayangi. Tadi ta'aruf, ni kedua at-tawaddudi, iaitu saling sayang menyayangi. Yang ketiga, syu'urul muslimin bil masawatin, hidup orang Islam itu bil masawatin, dalam persamaan. InsyaAllah takkan ada perpecahan jika orang semua solat jemaah di masjid. Yang ketiga, tasji'u al-mukhtalifun, memberanikan orang yang bersalah anil jamaah, daripada jemaah. Maksudnya orang yang tak baik, bila dia solat berjemaah, dia akan dapat orang yang tak baik, bila dia masuk solat jemaah, dia automatik akan jadi baik. InsyaAllah. Pasal apa? Allah dan Rasul dah janji macam tu, didoakan pula oleh para malaikat. Dan yang terakhir, yang ketujuh daripada pelajaran kita ini, insya-Allah, ma yushidu ilaihil hadis, insya-Allah, pada muka surat 112. Jadi disebut
Pertama, tudaifu hal hasanatu wa tu'azimu as-sawabu. Tudaifu, menggandakan hasanat, kebaikan, wa tu'azimu, dan membesarkan as-sawabi, pahala. Ijtima'ul muslimina, berkumpul orang Islam fi awqatil muayyanatin, pada waktu-waktu tertentu, wa tarbiyatuhu, dan mendidik mereka, alal muhafazatin al awqati, menjaga waktu. Okey, InsyaAllah sampai situ saja perkongsian saya pada pagi ini. Moga-moga mendapat manfaat. Jadi insyaAllah, mogalah marilah sama-sama kita berdoa, moga Allah jadikan kita di kalangan orang yang mendirikan solat berjemaah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.